Senyuman manis tandanya mesra, terdetik cinta si bujang dan dara, guru penjana transformasi pendidikan negara, penggerak harapan wawasan negara. Yang saya muliakan Tuan Peneraju Agenda, kombinasi para juri yang arif lagi bijaksana sebagai penegak keadilan, penjaga masa yang setia dengan randiknya, guru-guru yang berintegriti, dan seluruh warga dewan yang berkarisma. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berdirinya saya di atas persada indah ini tidak lain dan tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kata membelah bicara, sebelum isi menyusur hujah, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk pidato saya pada hari ini agar hadirin terbuka minda dan saya semakin petah berkata-kata seperti kata orang dahulu kala, yang buta tidak teraba-aba, yang pekak tidak tertanya-tanya, yang kecil tidak terambin-ambin, yang pendek tidak tertinjau-tinjau. Menurut Kamus Dewan 2006, istilah guru bolehlah didefinisikan sebagai orang yang mengajar, pendidik, pengajar, dan pengasuh. Manakala maksud penjana pula adalah sesuatu alat yang digunakan untuk menjana ataupun untuk menggerakkan sesuatu. Perkataan transformasi pula bolehlah ditakrifkan sebagai perubahan yang melibatkan sifar, rupa, keadaan, dan lain-lain. Akhir sekali, negara membawa maksud suatu masyarakat yang menduduki kawasan tertentu dan diperintah oleh sebuah kerajaan ataupun kawasan yang di bawah kekuasaan kerajaan tertentu atau negeri. Daripada maksud tersebut dapat dirumuskan bahawa guru sebagai pendidik berperanan sebagai peneraju atau penggerak utama dalam merealisasikan perubahan kurikulum di Malaysia. Para hadirin yang dihormati sekalian, pendidikan merupakan wadah utama dalam pembangunan sesebuah negara kerana ia mempunyai nilai bagi menjamin kemajuan sosial sesebuah negara. Ia juga mencerminkan dan berperanan sebagai alat untuk mewujudkan jati diri dan kepribadian sesebuah masyarakat madani yang unggul, yakni model insan kelas pertama. Malaysia pula pada tahun 1991 telah menanam azam untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 2020. Menyedari hakikat inilah, maka tercetuslah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010 bagi melaksanakan dan merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral dan bertaraf dunia. PIPP 2006 hingga 2010 telah menggariskan 6 teras pembangunan, iaitu membina negara bangsa, membangunkan model insan, memperkasakan sekolah kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan, memartabatkan profesion keguruan dan melonjakkan kecermalangan institusi pendidikan. Pada bahu guru-gurulah terpikul 6 teras yang menjadi pemangkin kepada pembangunan pendidikan. Persoalannya sekarang, apakah kualiti seorang guru sebagai penjana transformasi pendidikan? Persoalan inilah yang saya akan jawab satu persatu melalui wacana kualiti seorang guru dari aspek intelek, kerohanian, jasmani, dan emosi. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, wacana saya yang pertama, kualiti seorang guru dari aspek intelek. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru adalah dituntut supaya sentiasa mempertingkatkan kemahiran dan kecekapan profesionalisme untuk mengharungi cabaran baru dunia pendidikan, baik dari segi sukatan kurikulum maupun kaedah mengajar.
Guru juga perlu mempunyai daya kreativiti dan inovatif, iaitu kebolehan untuk mencipta dan menghasilkan sesuatu idea baharu serta kebolehan mengubah suai sesuatu idea menjadi lebih menarik. Guru harus sentiasa merebut peluang untuk menimba pengalaman dan pengetahuan yang terkini melalui latihan-latihan dalam perkhidmatan yang disediakan seperti kursus pemegaran dan program pensiswazahan guru. Wacana saya yang kedua, kualiti guru dari aspek kerohanian. Guru juga perlu memiliki sasya atau tingkah laku yang baik dan terpuji. Nilai tara sasya atau tingkah laku yang baik dan terpuji ini terkandung di dalam etika dan tata susila profesi keguruan. Guru juga perlu memiliki pegangan agama yang kukuh. Dalam pembentukan falsafah pendidikan negara, agama diletakkan di tempat yang tertinggi. Pegangan agama yang kuat akan menyebabkan seseorang guru itu menjadi bertanggung jawab terhadap tugasnya, berilmu, berprinsip, serta amanah. Wacana saya yang ketiga, kualiti guru dari aspek jasmani. Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kesihatan yang baik adalah penting agar kita dapat menjalankan tugas sebagai guru yang berkualiti sehingga tamat tempo perkhidmatan. Tahap kesihatan yang unggul akan pastinya memberikan kelebihan untuk seseorang guru itu untuk berkhidmat dengan lebih efisien. Berkualiti dari aspek jasmani juga meliputi ciri-ciri keterampilan yang baik. Etika berpakaian, gaya tutur kata, dan tingkah laku mestilah menampakkan keterampilan dan kewibawaan seseorang guru yang berkualiti. Berpakaian kemas, bersopan santun dalam pertuturan, dan berperwatakan mulia membolehkan seseorang guru itu dicontohi oleh murid-muridnya. Selain daripada itu, guru perlu memiliki kemahiran bercorak fizikal, yaitu kemahiran berkomunikasi dan kemahiran fizikal. Kemahiran komunikasi ialah semasa berhubung dengan pelajar, ibu bapa, masyarakat, dan pihak pengurusan sekolah. Kemahiran fizikal pula adalah kemahiran dalam sesuatu aktiviti sukan dan mana-mana unit beruniform bertujuan untuk melatih pelajar melibatkan diri dalam co-kurikulum yang amat penting dalam pembentukan jati diri murid-murid. Wacana saya yang keempat, kualiti guru dari segi emosi. Guru haruslah sentiasa menghayati 12 nilai murni, teras etika kerja perkhidmatan awam dan nilai-nilai murni norma. Guru juga harus mempunyai pemikiran yang positif dalam menjalankan tugasnya dan menganggap bahwa murid-murid adalah permata negara yang perlu dijaga bagaikan menatang minyak yang penuh. Hadirin dan hadirat sekalian, setelah frasa demi frasa tajuk pidato saya ini dikupas, maka dapatlah saya membuat rumusan bahwa para guru memikul tanggung jawab yang besar dalam memastikan transformasi pendidikan berjaya dilaksanakan. Izinkan saya memetik ungkapan seorang reformer sosial berbangsa Inggris, John Ruskin. Menurut beliau, apa yang kita fikir, apa yang kita tahu, atau apa yang kita percaya sebenarnya adalah tidak begitu penting, karena apa yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan. Sebelum saya mengundurkan diri, saya menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah kata, tersilap sebut, atau tercanggah gerak tangan, mulut, kepala, dan mata. Saya mengakhiri pidato saya ini dengan kata mutiara sastrawan negara Usman Awang. Lahirnya seorang Perdana Menteri, doktor, peguam, dan pensyarah adalah bermula daripada seorang guru biasa yang mengajarnya baca dan tulis. Dengan kata lain, tanpa guru, siapalah kita? Tepuk dada, tanya selera. Sekian dan terima kasih.